إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إخواني المسلمين, marilah kita sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh melaksanakan suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan dengan keimanan dan ketakwaan kita menjadi insan yang saleh serta memperoleh kebaikan dan keberkatan di dunia dan di akhirat. Allah berfirman, "Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafada wa razaqakum minat thayyibat." Artinya, dan Allah menjadikan bagimu pasangan, yakni suami dan atau istri dari jenis kamu sendiri, dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Surah An-Nahl ayat yang ke-72. Ikhwanil muslimin, hidup berkeluarga sebenarnya membawa kepada lebih berkat, tenang dan teratur berbanding hidup bersendirian dan membujang. Hubungan suami isteri yang diikat melalui perkahwinan ini sebenarnya menggambarkan corak kehidupan sempurna yang diredai Allah Subhanahu wa taala dan digalakkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara akhlak mulia yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam memastikan sesebuah keluarga itu dapat menjaga kerukunan rumah tangga ialah: pertama, saling menghormati antara suami isteri dan ibu bapa masing-masing. Pasangan suami isteri mestilah bergaul dan saling bekerjasama untuk menjaga kebajikan dan menghindari keburukan. Kedua-duanya hendaklah bertolak ansur dan saling memahami. Pergaulan yang baik tidak hanya dalam soal makan minum, pakaian dan tempat tinggal. Lebih dari itu ialah soal kesetiaan, tanggungjawab bersama dalam mendidik anak-anak dan mengurus rumah tangga. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna min akmalil mu'minina imana ahsanuhum khuluqan wa altafuhum bi ahli." Rawahu At-Tirmizi. Maksudnya, sesungguhnya termasuk orang yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya dan paling lembut terhadap keluarganya. Lebih membahagiakan lagi ialah suami isteri saling menghormati ibu bapa pasangan masing-masing,
bergaul dengan mereka dengan mengucapkan kata-kata yang baik, mendahulukan keperluan mereka selaku orang yang lebih tua, menunjukkan sikap sedia berkhidmat, merendah diri dan berperasaan belas kasihan, bersesuaian dengan jasa dan pengorbanan mereka berikan sejak kecil hingga dewasa. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat yang ke-23, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar engkau jangan menyembah selainnya dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan walaupun dan janganlah engkau membentak keduanya. Sebaliknya, ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Kedua, mengukuhkan kasih sayang. Pasangan suami isteri hendaklah berazam dan berusaha untuk mewujudkan perasaan rahmah dan mawaddah. Sebagai contoh, suami mengasihani isteri dan anak-anak, demikian pula isteri mengasihani suami dan anak-anak. Selanjutnya, anak-anak mengasihani ibu bapa seperti mereka dikasihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Rawahu Tirmizi. Maksudnya, sebaik-baik kamu adalah yang paling baik terhadap ahli keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap ahli keluarga. Ketiga, berpandu hukum-hukum Allah. Kerukunan rumah tangga mestilah dibina di atas dasar syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksudkan hukum-hukum Allah itu adalah ketentuan Allah yang diturunkan kepada manusia, meliputi semua urusan kehidupan, mencakupi soal akidah, syariat dan akhlak. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amr fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun." Artinya, kemudian kami jadikan engkau wahai Muhammad mengikuti syariat, yaitu peraturan dari agama itu, maka ikutilah syariat itu. Dan janganlah engkau ikuti keinginan hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Surah Al-Jathiyah ayat yang ke-17. Yang keempat, berlaku adil. Islam telah menghalalkan lelaki berkahwin sehingga 4 orang isteri dalam satu masa, sebagai cara untuk menyusun semula sistem kehidupan berkeluarga yang mana pada zaman jahiliah keadaannya kucar-kacir dan merosakkan kerukunan dan keharmonian. Tetapi Allah mensyaratkan agar pihak suami mestilah berlaku adil terhadap isteri-isteri. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat yang ketiga, "Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah." Artinya, tetapi jika kamu takut tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahlah seorang sahaja.
Kelima, berlapang dada, lemah lembut dan pemaaf. Kehidupan berumah tangga tidak selalunya hidup dalam ketenangan. Ada ketikanya timbul perasaan benci dan marah disebabkan satu keadaan. Oleh itu, Allah Subhanahu wa taala memperingatkan di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-19. Fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Artinya, jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, kerana boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya. Dari ayat ini jelaslah bahawa suami isteri wajar bersikap lapang dada dan memaafkan, kerana di sebalik kekurangan itu adanya kelebihan masing-masing. Ianya mestilah dilakukan dengan penuh keikhlasan. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim." Artinya, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahawa Allah mengampunimu? Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surah An-Nur ayat yang ke-22. Yang keenam, sabar dan tabah menghadapi musibah. Pasangan suami isteri perlu bersabar dan berdaya tahan ketika ditimpa musibah. Contohnya, bersabar di atas qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, bersabar dikala berlaku pertengkaran antara suami isteri. Sebaliknya, mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui zikrullah zikran katsira. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 155 dan 156. وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Artinya, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan sampaikanlah khabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Untuk mengembalikan keharmonian dan kerukunan rumah tangga, setiap pasangan mestilah bermuhasabah diri terhadap tanggungjawab dan kewajipan masing-masing. Setiap orang dari pasangan harus berlapang dada untuk menerima kelemahan dan kekurangan yang ada pada diri mereka. Bagi suami, segala sifat buruk seperti panas baran, ego, suka mengungkit-ungkit, kaki pukul dan seumpamanya harus dibuang dari diri mereka. Jika sifat-sifat buruk ini tidak dibuang, maka sudah tentu keharmonian rumah tangga tidak akan tercapai. Ingatlah, kehidupan berumah tangga ibarat kapal kecil di tengah lautan, sentiasa dilambung ombak dalam cuaca yang tidak menentu. Dalam hal ini, suami yang diibaratkan sebagai nakhoda seharusnya lah yang menentukan selamat atau tidak pelayaran kapal tersebut.
Keluarga yang harmoni akan mendatangkan keamanan kepada masyarakat, manakala masyarakat yang baik akan mendatangkan kemajuan kepada negara. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Surah Ar-Rum ayat yang ke-21. Ikhwanil muslimin, akhirnya marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar menyelamatkan kita semua daripada segala wabak penyakit dan bala bencana. Perbanyakkanlah melakukan amal soleh dan menghindari segala perkara yang membawa kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingatlah bahawa mengambil riswah dan salah guna kuasa, mengambil bahan-bahan yang memabukkan dan salah guna dadah serta segala perbuatan haram akan membawa kehinaan di dunia dan akhirat. Khatib juga ingin menegaskan bahawa di dalam harta kita terdapat hak orang lain yang perlu kita tunaikan. Justru salurkanlah zakat dan wakaf anda melalui Majlis Agama Islam Kelantan selaku badan yang dipertanggungjawabkan untuk menguruskan zakat dan wakaf di negeri Kelantan. Pihak majlis juga memerlukan kerjasama semua pihak untuk menyalurkan maklumat golongan yang memerlukan sekiranya diketahui, agar mereka yang kurang bernasib baik akan mendapat pembelaan sewajarnya. Berkenaan kedatangan awal masjid untuk fardu Jumaat, iaitu banyak kelebihan datang awal masjid sebelum khatib membaca khutbah. Di zaman Rasulullah dan para sahabat, mereka berebut-rebut datang awal untuk mendapat saf yang pertama. Orang yang datang lewat bila khatib sudah berada di atas mimbar, maka namanya tidak dicatat oleh para malaikat. Marilah kita merafakkan doa agar saudara-saudara kita di Palestin pada ketika ini diberikan perlindungan, pertolongan dan keselamatan dalam menghadapi kesulitan pada waktu ini. Ya Allah, kami serahkan kepadamu kezaliman Zionis Israel, dan kami berlindung denganmu dari kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkanlah kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang maha memaksa. Ya Allah yang maha perkasa. Ya Allah yang maha membalas. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, yang menurunkan kitab, yang menggerakkan awan, yang menewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka, kalahkan mereka, kalahkan mereka, dan berilah kemenangan kepada tentera Islam di Palestin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.